Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Syafiqah binti Murad, bernombor matrik 279040. Tugas saya ini telah diberikan oleh Dr. Muhammad Amir Ashraf yang merupakan pensyarah bagi subjek Kenegaraan Malaysia kumpulan AI. Dan saya akan menceritakan sedikit tentang tajuk saya, iaitu Darurat di Malaysia. Antara isi kandungan yang saya akan ceritakan adalah kita akan melihat definisi darurat. Yang kedua, kita akan lihat kemunculan fahaman komunis di tanah Melayu. Yang ketiga, kita akan lihat dari segi faktor-faktor berlakunya darurat. Yang seterusnya adalah peristiwa darurat dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pihak British semasa darurat. Dan akhir sekali kita akan melihat dari segi kesan-kesan darurat. We are all Malaysians. This is the bond that unites us. Let us always remember that unity is our fundamental strength as a people and as a nation. Itulah kata-kata Tunku Abdul Rahman yang memetik tentang kepentingan perpaduan setiap kaum di dalam negara kita. Yang pertama, kita akan melihat dari segi definisi darurat. Darurat ialah satu pengisytiharan oleh kerajaan yang kuasa tersebut diperuntukkan oleh perlembagaan bagi mengawal keadaan huru-hara yang wujud di dalam negara. Istilah ini digunakan oleh British untuk merujuk kepada keadaan huru-hara yang meletus di tanah Melayu akibat kebangkitan komunis, Parti Komunis Malaya (PKM) antara tahun 1948 hingga 1960. Terdapat beberapa titik tolak kemunculan fahaman komunis di tanah Melayu. Antaranya ialah perkembangan ekonomi yang baik telah mendorong kemasukan buruh-buruh dari negara China ke tanah Melayu. Kedatangan mereka adalah bersama-sama dengan ideologi komunis. Seterusnya, dasar British yang membiarkan sistem pendidikan yang berbentuk vernacular telah menyebabkan sekolah-sekolah Cina di tanah Melayu menggunakan sukatan pelajaran dari negara asal mereka dan juga penggunaan guru-guru dari negara Cina. Jumlah penduduk Cina yang ramai adalah pada tahun 1951 yang berjumlah 1.9 juta orang. Seterusnya ialah munculnya kesatuan-kesatuan sekerja yang menyokong pergerakan politik yang berunsur kecinaan. Yang terakhir ialah PKM ditubuhkan pada 30 April 1930 dengan diketuai oleh Fu Tachin yang merupakan setiausaha agungnya yang pertama. Di samping itu, terdapat juga fahaman-fahaman komunis yang telah dibawa oleh PKM. Antaranya ialah ideologi memilik negarakan segala perusahaan dan tanah di bawah kuasa pemerintah. Yang seterusnya, sistem ekonomi dikawal oleh kerajaan. Dan akhir sekali adalah sistem pemerintahan berbentuk diktator ataupun yang dikenali sebagai pemerintahan kuku besi. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang faktor-faktor berlakunya darurat. Faktor-faktor berlakunya darurat terbahagi kepada dua, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor yang pertama ialah faktor luaran. Persidangan Pemuda Asia di Alkuta. Persidangan ini dianjurkan oleh Komintern, iaitu komunis antarabangsa yang dipimpin oleh Soviet Union bagi mengumpulkan pemimpin-pemimpin komunis di Asia. Persidangan ini memutuskan supaya pertubuhan komunis Asia bangkit untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Yang seterusnya, kemenangan Tentera Merah di China. Kemenangan ini berlaku di China pada tahun 1949 yang memberikan kesan psikologi terhadap perjuangan komunis di negara-negara Asia yang lain. Faktor yang ketiga ialah kemenangan tentera Vietnam dalam pertempuran dengan penjajah Perancis dalam peperangan Dien Bien Phu 1954. Dan faktor yang terakhir ialah kejatuhan Korea Utara ke tangan pihak komunis. Faktor yang pertama ialah faktor luaran.
Persidangan Pemuda Asia di Alkuta. Persidangan ini dianjurkan oleh Komintern iaitu Komunis Antarabangsa yang dipimpin oleh Soviet Union bagi mengumpulkan pemimpin-pemimpin komunis di Asia. Persidangan ini memutuskan supaya Pertubuhan Komunis Asia bangkit untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Yang seterusnya, kemenangan Tentera Merah di China. Kemenangan ini berlaku di China pada tahun 1949 yang memberikan kesan psikologi terhadap perjuangan komunis di negara-negara Asia yang lain. Faktor yang ketiga ialah kemenangan tentera Vietnam dalam pertempuran dengan penjajah Perancis dalam peperangan Dien Bien Phu 1954. Dan faktor yang terakhir ialah kejatuhan Korea Utara ke tangan pihak komunis. Adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Majulah ke kanda, maju jangan undur. Dinda mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu. Mesra nan manja, sebagai ganti diri bersama kau berbakti, semoga tabah hati. Ke kanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Majulah ke kanda, maju jangan undur. Dinda mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu. Perwiraku. Pergilah berbakti membela Pertiwi. Terdapat beberapa peristiwa darurat yang penting. Antaranya ialah PKM kemudiannya telah mengubah dasar dengan tidak lagi bersikap anti-British secara melampau. Pada tahun September 1945, PKM telah menghantar 8 cadangan dan 6 usul berkaitan pelbagai masalah politik tanah air kepada British, namun ditolak oleh British. Yang kedua, PKM menyusup masuk ke dalam kesatuan-kesatuan sekerja dan parti politik. PKM telah mula menghasut pekerja-pekerja lancar mogok atau tunjuk perasaan anti kerajaan secara terbuka. Yang ketiga, pada tahun 1945 hingga 1947, sebanyak 191 kes culik dan bunuh dilaporkan. Sebahagian besar keganasan komunis berlaku di negeri Perak, Johor, Selangor dan juga Pahang.
Pada Jun 1948, gerila komunis berjaya bunuh 3 peladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Seterusnya, PKM telah mendesak Sir Edward Gent untuk mengisytihar darurat. Pada 16 Jun 1948 di Tanah Melayu dan 23 Julai di Singapura. Pada 23 Julai 1948, British telah mengharamkan Parti Komunis Malaya. Dan yang terakhir, laksana undang-undang darurat ISA untuk menahan orang yang disyaki terlibat dengan komunis tanpa bicara. Terdapat beberapa langkah yang dijalankan oleh British untuk menyekat PKM ini, Parti Komunis Malaya ini. Langkah yang pertama ialah memperkukuhkan pertahanan negara. Memperkukuhkan pertahanan negara ini merupakan langkah pertama British. Ianya dilakukan dengan menyediakan peralatan lengkap iaitu helikopter dan kapal terbang untuk serangan udara. British juga telah menambah askar dan polis. Mereka juga telah menubuhkan pasukan polis khas untuk mengawal estet dan lombong. Mereka juga telah menyediakan mata-mata khas dan pasukan kawalan tempatan untuk mengawal kampung dan bandar, serta mereka juga telah mengimport askar-askar asing. Seterusnya, rumah dan pejabat British di luar bandar dipagari kawat berduri. Mereka juga telah memberikan senjata kepada pengurus lombong dan estet. Dan akhir sekali, mereka juga telah menyediakan hubungan radio di kawasan luar bandar dan pedalaman. Langkah kedua ialah pendaftaran kebangsaan. Pendaftaran kebangsaan telah diperkenalkan pada Mac 1949. Setiap orang yang berumur 12 tahun dikehendaki untuk mendaftar dan membawa kad pengenalan. Sekatan jalan raya diadakan untuk pemeriksaan. Rancangan British yang ketiga ialah Rancangan BRICS. Rancangan BRICS telah diperkenalkan pada April 1950. Sir Harold Briggs sebagai pengarah operasinya. Tujuan rancangan BRICS ini untuk melemahkan pergerakan komunis. Rancangan BRICS terbahagi kepada dua bahagian iaitu menempatkan semula setinggan di Kampung Baru dan juga Operasi Lapar. Pembukaan Kampung Baru bertujuan untuk menyekat bekalan makanan dari sampai ke tangan komunis. Pada tahun 1954, seramai 500,000 orang penduduk berjaya dipindahkan di 500 buah kampung baru. Terdapat beberapa kemudahan kampung baru ini, antaranya ialah Home Guards iaitu pasukan kawalan kampung. Kampung baru ini juga diberikan bekalan air dan juga elektrik serta sekolah dan perkhidmatan awam. Matlamatnya adalah untuk menjamin keselamatan penduduk. Kerjasama penduduk diminta untuk memberi maklumat tentang pergerakan-pergerakan komunis. Ianya juga untuk memutuskan hubungan komunis dan orang awam. Ianya juga untuk memaksa komunis untuk keluar untuk mendapatkan makanan. Operasi Lapar pula telah mengenakan sekatan dan kawalan ketat terhadap pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengangkutan bekalan makanan. Kad catuan telah diperkenalkan supaya makanan tidak sampai ke tangan komunis. Kad catuan juga menghadkan pembelian makanan seperti yang ditetapkan oleh British. Langkah British yang keempat pula ialah Rancangan Templar. Pada Oktober 1951, Sir Henry Gurney telah dibunuh semasa dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Ini menguatkan lagi azam British untuk menghapuskan pergerakan komunis. Pada Februari 1952, British melantik Pesuruhjaya Tinggi British yang baru iaitu General Sir Gerald Templar. Beliau telah mengenakan langkah ketenteraan, antaranya ialah memperbesar dan memperkuat angkatan bersenjata. Yang kedua ialah menubuhkan pasukan pengawal kampung dan seterusnya telah melancarkan serang hendap ke atas komunis.
Sir Gerald Templer telah memperkenalkan kawasan putih dan hitam. Kawasan putih bermaksud bebas dari anasir komunis, peraturan perintah berkurung dan darurat dilonggarkan. Kawasan hitam pula kawasan kegiatan komunis. Kawalan ketat khususnya ke atas bekalan makanan yang keluar dan masuk. Sir Gerald Templer juga telah melancarkan perang psikologi untuk mengeratkan perpaduan kaum. Antara rancangan perang psikologi ini adalah melonggarkan syarat kerakyatan bagi bukan Melayu. Seterusnya, beliau juga telah memperkenalkan pilihan raya majlis peringkat negeri serta menawarkan hadiah bagi yang berjaya menangkap atau bunuh gerila komunis. Rancangan British yang kelima ialah Rundingan Baling. Rundingan Baling ini telah berlangsung selama 28 hingga 29 Disember pada tahun 1955. Pada tahun 1955, kedudukan komunis telah merosot kerana kurang sumber makanan, lemah semangat dan pemberontakan gagal. Pilihan Raya 1955, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman telah menawar pengampunan bagi komunis yang menyerah diri secara sukarela dan tidak akan dihukum. Yang ketiga, sedar kemerosotan komunis, Jinping utus surat untuk adakan rundingan dengan pihak kerajaan. Satu perjumpaan antara kerajaan dengan komunis telah diadakan di Sekolah Rendah Kebangsaan Putra di Baling, Kedah pada 28 Disember 1955. Pihak kerajaan telah diwakili oleh Tengku Abdul Rahman, David Marshall dan Tun Tan Cheng Lock, manakala wakil daripada pihak komunis antaranya ialah Chin Peng, Rashid Maidin dan juga Chin Tian. Antara syarat-syarat komunis adalah mereka mohon menjadi sebuah parti yang sah di sisi Undang-Undang Tanah Melayu, pembebasan tanpa syarat dan pembebasan tanpa syarat dan bergerak bebas dalam masyarakat. Namun syarat mereka telah gagal dan ditolak oleh Tunku Abdul Rahman. Pada tahun 1957, Tunku Abdul Rahman telah mengisytihar pengampunan beramai-ramai bagi komunis yang menyerah diri. Ganjaran besar bagi yang memberi maklumat tentang kegiatan komunis ini. Terdapat beberapa kesan darurat yang boleh dilihat selepas darurat ini berlaku. Yang pertama ialah mempercepatkan proses kemerdekaan di Tanah Melayu. Seterusnya, kerjasama kerajaan dengan masyarakat telah menaikkan semangat nasionalisme untuk menentang anasir luar iaitu komunis. Akhir sekali ialah penduduk Tanah Melayu menyedari kepentingan perpaduan untuk menentang musuh ke dalam negara. Sekian, terima kasih.